Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Aku Sita Banglo Kau. Penyanyi Aisyah berjaya ambil tindakan ini pada Datuk Seri. Penyanyi Datuk Aisyah baru-baru ini hadir ke kediaman Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Esa untuk menyita harta individu yang pernah menaja hadiah berupa lot tanah banglo kepadanya. Aisyah 58 berkata tindakan itu diambil selepas individu itu gagal menyelesaikan isu pembayaran seperti dijanjikan dan sudah menghantar rit penyitaan kepadanya. Hari ini saya berada di hadapan rumah Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Esa yang sebenarnya 2 minggu lalu kami dah hantar rit saman penyitaan. Disebabkan tak ada penyelesaian, kami datang untuk melelong barang-barang ini. Tapi sekarang ni tak ada orang pula di rumah. Padahal dia dah tahu kan? Jadi baiklah. Ini bukanlah satu perkara menyeronokkan untuk saya buat. Tapi susahlah kami begini. Orang lari-lari dan main-mainkan kita kan? Saya takkan biarkan benda ni terlepas. Lebih baik kamu datang selesaikan dengan saya. Kalau kena muflis, kami akan mufliskan kamu, katanya. Menurut penyanyi lagu Janji Manismu itu, individu itu juga beberapa kali mengusulkan pelan pembayaran, namun dia sendiri ingkar kepada pelan yang dibuat. Mulanya, kita tahu bahawa dia dan 2 lagi rakan kongsi yang juga isteri dan anaknya menaja tanah lot banglo. Tahun pertama, kami berjumpa dan dia minta ditangguhkan pembayaran dan berikan masa untuk dia melunaskan hadiah itu. Jadi, kami berikan masa. Tapi selepas beberapa tahun, kami bertanya lagi dan dia abaikan pertanyaan kami. Akhirnya, saya seorang sahaja yang teruskan dengan membawa ke mahkamah. Sampailah tahun ke-5, barulah dapat melalui proses perbicaraan pada tahun lalu. Dipendekkan cerita, kami dapat persetujuan di hadapan mahkamah untuk pembayaran yang sudah dipersetujui kedua-dua belah pihak. Tetapi sekiranya dia tak ikut arahan pembayaran, semuanya akan kembali kepada amount asal yang dituntut iaitu RM300,000. Apa yang berlaku, pembayaran pertama dan kedua okey, manakala pembayaran ketiga, dia mula culas. Dia beritahu ada bayaran yang belum masuk lagi dan mungkin lambat sedikit untuk dilunaskan bayaran ketiga. Kami tunggu sehingga tarikh yang dia janjikan, tetapi dia terus senyap. Kami tunggu lagi beberapa bulan dan barulah dia menerusi peguamnya membuat usul kedua untuk plan pembayaran. Kononnya dia akan bayar amount tertentu dan minta diberi masa setahun atau lebih untuk diselesaikan, katanya. Jelas Aisyah dia terpaksa mengambil tindakan sebegitu kerana tidak ada lagi jaminan yang dapat meyakinkannya. Dia bayar amount pertama pada bulan pertama, kemudian senyap semula. Jadi akhirnya kerana dia tak berusaha untuk selesaikan perkara ini, kerana diculas, semuanya akan kembali kepada amount asal yang kami tuntut. Apa yang berlaku, kami minta kepada mahkamah untuk menyita dan menghantar rit penyitaan harta benda di 2 rumahnya. Kami dah pergi pada 8 Ogos lalu dan dia dah tahu. Jadi kalau dia nak selesaikan, dia dah selesaikan. Dia bagi satu lagi plan pembayaran yang bagi saya hanya untuk dia mengelak daripada penyitaan. Apa jaminannya kalau dia dah buat 2 kali plan pembayaran tapi dia yang ingkar, katanya. Tambahnya, apa yang berlaku membazirkan masanya dan juga masa pihak mahkamah memandangkan individu itu rupa-rupanya sudah diisytihar muflis. Apa yang berlaku, kami tak dapat menyaman Datuk Seri Amir sebab 3 hari kami di mahkamah, kami baru mendapat tahu bahawa dia adalah seorang yang muflis. Dia membazirkan masa saya. Saya beritahu dia, saya tak akan biarkan benda ini terlepas. Jadi, 2 rakan kongsinya dan dia sila selesaikan. Seterusnya, untuk kami dapatkan perintah mahkamah bagi memecah masuk ke rumahnya dan saya tak mahu sampai ke tahap itu, katanya. Aisyah juga menegaskan kepada orang awam supaya tidak termakan dengan drama play victim yang dilakukan oleh individu itu. Kepada yang menganggap saya kejam sangat sampai menyita dan dia tengah sakit, sebelum buat tanggapan, saya minta anda jangan termakan dengan drama play victim. Anda kena faham, kes ni bermula daripada penghujung tahun 2017. Jadi, pada ketika itu dia tak sakit sampailah hari ini. Sakitnya baru dalam 2 atau 3 bulan lalu.
Jadi tak perlu kecam saya tak berhati perut. Anda kena faham, dah hampir 6 tahun, katanya. Aisyah juga menasihatkan golongan artis supaya sentiasa tahu hak mereka dan menggunakan saluran undang-undang bagi mendapatkan hak mereka. Kalau orang cakap saya terlalu hadap sampai nak menyita, sebenarnya ini adalah berkaitan prinsip. Kita sebagai artis kepada kawan-kawan semua kena tahu apa hak kita dan bagaimana kita boleh menggunakan undang-undang negara untuk mendapatkan hak kita. Jangan kita biarkan orang memperkotak-katikkan kita, janjikan itu dan ini, kemudian habuk pun tak ada, lari-lari dan buat kita seperti orang bodoh. Biar kes ini menjadi contoh dan saya akan berjuang sehingga ke penghujung, insya-Allah, katanya. Untuk rekod, Aisyah yang juga juara program Gegar Vaganza 4 GV4 dijanjikan sebidang tanah lot banglo, namun timbul isu apabila penaja itu tidak memenuhi perjanjian mengenai saiz tanah. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.